Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar syukur, cari bekal kita untuk hidup lepas mati kelak. Sebaik-baik bekal adalah bertakwa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambung berkenaan dengan hadis yang ke-7. Orang yang suka meminta-minta menemui Allah Subhanahu wa taala kelak di pada mahsyar, di wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Kan kita baca sekali lalu tuan-tuan hadis ni. An Ubaidillah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala sami'tu Hamzah bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yazalu rajulun yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamati wa laysa fi wajhi muz'atul lahm. Riwayat Imam Bukhari daripada Ubaidillah bin Ja'far. Saya mendengar Hamzah bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak henti-hentinya seorang itu meminta-minta kepada orang banyak sehingga ia datang pada hari kiamat nanti, ketika menemui Allah di wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Maksudnya dia bukan miskin, dia bukan fakir, kan? Pertama yang dimasukkan hadis ni, dia suka meminta-minta malah bekerja. Satu. Yang kedua, kerja je menempel je dengan orang. Kan? Dua. Yang ketiga, dia tak perlu pun, tapi dia lekat tabiat, dia suka minta. Kan? Ataupun dia ada asal minumnya, dia suruh orang belanja. Ada juga macam tu tuan-tuan. Bukan dia tak ada duit. Boleh faham tak? Ini tuan-tuan semua. Bangkit pada mahsyar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada wajahnya tanpa secebis daging pun tak ada, tinggal tulang saja. Maksudnya buruk rupa dia pada mahsyar, pasal buruk perangai dia di dunia. Boleh? Dia bukan tak ada duit, dia bukan tak ada harta, tapi dia lapar sangat dengan harta dunia. Bila dia lapar sangat dengan harta dunia, pada mahsyar tidak ada keindahan bagi dia. Itu maksud dia. Rupa dia pun buruk bangkit pada mahsyar besok. Dia dah tak cantik daripada mahsyar, pasal dia memandang dunia itulah cantik, dunia itulah segala-gala. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sambung ke surah 41. Last kita cuba habiskan. Sekali dengan kesimpulan, bulan depan menimbun adalah suatu pelanggaran dan berdosa. Menimbun apa ni? Tuan-tuan, tamak akan harta dunia, kan? Tanpa infak, tanpa berbakti. Okey, dalam hadis di atas muka surah 41 tu, betul kan? Betul. Dalam hadis di atas itu, dunia dikatakan sebagai benda yang berwarna hijau. Dia ada satu hadis lagi selepas hadis tu. Tu hadis induk lah, hadis jadi tajuk. Tuan-tuan, ada 3-4 hadis ini.
Satu, dua, tiga, empat. Empat hadis. Tuan-tuan masuk taklah. Baik. Tak jadi buat live. Tak tahu lain tak kuat ke apakah. Okey, dalam hadis di atas, dunia itu dikatakan sebagai benda yang turun. Benda yang berwarna hijau, seakan-akan dipersamakan dengan buah-buahan yang berwarna hijau. Satu, kerana hijau itu tentu disenangi oleh orang banyak. Betul ke ni? Ana ulang sekali lagi tulisan kitab. Kerana warna hijau itu tentu disenangi oleh orang banyak. Betul lah. Kitab tulis macam tu ni. Hijau disenangi oleh kebanyakan orang. Kitab tulis, anda tolong baca je. Boleh? Selangor tak ada kan? Tak ada hijau. Ya Allah Tuhan. Hari ni nak takbir pun tak boleh, tuan-tuan. Juga dikatakan sebagai sesuatu yang rasanya manis. Apple hijau tak manis. Betul? Apple hijau masam. Ubat darah tinggi, kecil manis, bagus apple hijau. Betul kan? Walaupun tak manis tapi bagus. Nak bagi tahu hijau tu, tuan-tuan. Okey, kita baca dulu. Nanti kita sebut. Kerana manis itu pun digemari oleh orang banyak. Jadi jikalau hijau dan manis dikumpulkan dalam satu rangkaian kata, maka kegemaran orang untuk memperolehnya adalah lebih sangat keteringinan. Maknanya nak sangat dekat benda hak hijau, benda hak manis, benda hak sedap, benda hak lazat. Tuan-tuan, siapa dalam ramai-ramai kat surau kita malam ini anggota polis ataupun tentera ataupun bekas? Tuan Haji ya? Man macam rahsia, Man tunjuk ke belakang. Tuan Haji tentera ke polis? Polis. Waktu berkawat, kalau lama kena berdiri kat padang kawat, dia suruh tengok warna hijau. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di padang kawat, keliling dia ataupun persekitaran dia akan tanam banyak pokok. Padang kawat tu sendiri panah, persekitaran dia akan tanam banyak pokok. Bukan nak suruh sejuk padang kawat, tak sejuk, tuan-tuan. Tak ada kesan pada kawat, takkan sejuk, tuan-tuan. Padang kawat ni, tuan-tuan, jangan cerita, tuan-tuan. Jurulatih kalau rasa nak pensan, kalau tunggu pegawai datang ambil baris ke, tabik hormat ke, pegawai, hari upacara rasmi, event besar, kawat besar, lama dia menunggu. Dia berdiri terpacok tu, kita tengok tu macam patung dah, tak bergerak langsung, tak tumbang. Kalau nak tumbang, jurulatih akan pesan, betul tak? Dia suruh tengok pokok, tengok warna hijau, biru tidak, oranye tidak, merah tidak, kuning tidak, hijau. Do you understand, class? Tengok hijau tu, betul. Satu. Nombor dua, gerakkan jari dalam kasut. Tahu kan? Dia akan selamat daripada tumbang, pitam. Tengok hijau. Tengok merah, mungkin lagi cepat pitam. Mungkinlah, mungkin. Wallahualam. Boleh? Tapi tuan-tuan, psikologi membuktikan, mengatakan ya. Tengok warna hijau. Tuan-tuan, Ja'far At-Tayyar radhiyallahu anhu, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu dia syahid dalam perang di Jordan, Muktah, dia syahid. Jordan ni 3 panglima besar syahid. Salah seorangnya Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, abang Sayyidina Ali. Abi Talib ni anak-anak ramai Islam, dia tak mengucap las. Dia tak mengucap. Jumhur ulama kata dia tak mengucap. Jumhur. Tapi ada sebilangan kecil ulama kata dia Islam. Tapi itu pendapat tu gharib lah. Pendapat tu tak apa, kita tak tepi dulu. Kita ambil yang jumhur. Boleh faham tak? Jumhur kata dia tak Islam. Anak-beranak dia Islam. Sayyidina Ali Islam, Ja'far Islam, Ummu Hani Islam, anak-anak dia Abi Talib ni. Jadi Ja'far ni syahid dalam perang Mu'tah di Jordan.
Tuan-tuan, waktu dapat berita kemenangan tentera Islam di Jordan, dan dapat juga berita sedih bagi Nabi dan keluarga, Ja'far mati syahid. Nabi sedih, tuan, sepupu kan, dapat menangis Nabi SAW. Tak, yang tu fitrah kita, tak boleh lari. Mesti kesedihan tu tak. Kalau tak menangis, tu bukan orang lah, tu tolong cek sama ada dia pontianak ataupun dia malaikat. Pasal pontianak ni kerja dia mana? Dia menangis, dia menilai je kan. Pontianak ni happy je, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau tak ada masalah, gelak je panjang, tolong cek pontianak kau orang kan. Kan? Kalau yang menangis ni apa dia? Langsung tak tahu dek. Jangan minta jumpa tau tak? Jangan. Suami isteri ke ni? Nampak romantik je. Adik ingatkan dah kahwin. Ustaz ingatkan dah kahwin. Belum. Boleh tentang maksud taklah. Nabi pun dokong anak Ja'far. Nabi dokong anak Ja'far. Dapat berita Ja'far mati saya, Nabi dokong. Ja'far ni tuan, gelaran Ja'far At-Tayyar. Tayyar apa dia? Burung. Pasal masa dia mati dalam perang tu tuan, kedua-dua tangan dia dipotong putus oleh musuh. Lalu Allah gantikan dengan 2 sayap warna hijau. Nampak? Warna hijau. Dan Nabi sebut Ja'far sedang berterbangan di dalam syurga. Masya Allah. Duk terbang. Dalam syurga. Allah ganti 2 tangan yang putus di jalan Allah dengan 2 sayap warna hijau. Duk terbang dalam syurga. Ni nak cerita hijau tuan-tuan. Dinding syurga tuan-tuan berwarna hijau. Buka tafsir, dinding syurga berwarna hijau. Dan betul subhanahu wa ta'ala. Ni kitab tak kitab? Tak ada kena-mengena dengan pilihan raya. Okey, kita sambung lagi tuan-tuan. Okey, hijau tadi. Benda yang digemari dan manis, ibarat buah-buahan, kata tuan kitab. Almarhum tuan kitab meninggal dalam 3-4 tahun lepas. Baru lagi tuan kitab ni meninggal. Alim tuan-tuan, alim. Dikatakan juga dia sebagai muhaddis zaman ni tuan-tuan. Puluhan ribu hadis dalam kepala otak dia. Puluhan ribu hadis dalam kepala otak. Ni Syekh apa nama ni? Apa Farid? Allahumma salli Muhammad. Umar Hashim, Dr. Umar Hashim. Tuan-tuan, Farid ramai kat mana Farid? Okey, kegemaran orang suka. Jadi dunia diibaratkan begitu. Sebab tu hari ni orang berebut dunia. Asal seronok, asal happy, asal sedap, halal haram nombor 9. Bukan nombor 2 dah hari ni, nombor 9. Boleh mana? Halal haram ni tak letak nombor 9, nombor 10. Janji seronok, nombor 2 aku nak kena dapat. Sebab tu keluar istilah by hook by crook. Betul tak betul? Ni barat ajar kita tuan-tuan. Barat ajar dengan istilah tu. Dapat tak dapat aku nak. Kita hafal tuan-tuan. Kita hafal benda-benda lagu tu. Hijau sudah disenangi. Demikian pula manis saja sekalipun tidak berwarna hijau sudah digemari. Kan? Maka apabila 2 kata itu disatukan, pastilah kesukaan orang akan lebih besar dan lebih tertarik untuk mendapat manis dan hijau ataupun berwarna-warni. Tuan-tuan, warna-warni ni tuan-tuan, kadang-kadang tak sedap, tapi orang beli kuih tu sebab color, betul? Orang beli buah tu sebab warna dia. Betul ke tak betul? Tuan-tuan nak tanya tuan-tuan lah, strawberry ni sedap ke tak? Masam. Betul? Masam kan? Tapi kenapa beli? Cantik. Ni bukti. Bukti hidup nama dia ni. Warna dia merah, berkilat. Betul kan? Gigi masam. Orang beli sebab cantik. Betul? Pokok bunga boleh makan, tak boleh makan. Tanam bawah sebab cantik. Betul ke tak? Mesti nak, betul mesti mat. Kau tak pernah tanam bunga, tak suka bunga. Bunga yang baik dia ada madu.
Jadi bunga mesti sambung sendiri, tak berani nak sambung. Tak berani kan? Tengok mereka tak senyum, celak biji mata lain macam. Adapun maksud mengambil harta dunia dengan kelapangan ialah tanpa kerakusan, tanpa tamak, tanpa melangkaui batas haram. Itu maksud dia. Yang halal ambil, yang halal itu barakah, yang haram itu azab. Lepas tu Imam Ibn Taymiyah sebut kan, kita benda yang haram ni seronoknya sedetik, 2 detik sahaja, azabnya berpanjangan. Betul tak betul? Seronok ni sahaja tuan-tuan, azab berpanjangan. Tuan-tuan cari orang Islam kita yang buat kerja dengan benda haram, dia boleh seronok sampai mati. Ada tak? Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Tak jumpa lagi lah setakat ni tuan-tuan. Dia happy sampai, walaupun dia kaya, mungkin dia kaya sampai mati, hati dia tak tenang. Betul? Hati dia tak tenang tuan-tuan. Postman datang pun melompat belakang sofa. Kita pergi Ramli tu kan, postman datang, postman Poster melompat dia tengah langgang. Pasal dia boleh lepas merompak. Yang datang tu nak hantar surat, bukan nak tangkap dia. Ini nak bagi tahu jiwa orang yang buat benda haram, makan benda haram, tak akan tenang, tak akan tenteram tuan-tuan. Allah cabut sakinah daripada jiwa dia. Sakinah tu ketenangan tu Allah cabut. Boleh faham tak? Dia macam tuan-tuan bawa kereta tak ada lesen lah. Bawa kereta tak ada lesen tuan-tuan. Tengok jam kat depan, patah balik. Bukan roadblock, accident. Betul tak betul? Kita bawa kereta tak ada lesen, betul kan? Lesen hidup, mati. Bawa kereta tak ada lesen, jam kat depan, orang bagi lampu, patah balik. Dia ingat roadblock, padahal accident. Orang ada salah, jiwa dia tak tenang tuan-tuan. Tak tenang. Boleh faham tak? Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tuan-tuan ingatlah baru ni nak, insya-Allah dia bukan hadis ni walaupun sebut dalam bab harta, memakan dengan jalan yang haram ataupun perkara yang haram, tuan-tuan kita jangan berhenti setakat benda makan minum sahaja tuan-tuan. Apa saja perlakuan yang disebut sebagai tipu daya dunia. Tipu daya dunia. Sebab tu disebut oleh tuan kitab dengan berbagai bentuk keindahan. Boleh faham? Keindahan yang menipu. Strawberry tadi kita sebut, warna cantik tuan-tuan, makan masam. Sebab tu dia tidak digelai seperti musangking. Betul? Musangking walaupun rupanya buruk, silap koyak tu luka tangan, makan lebih kencing manis, harga pula mahal, orang beli pasal sedap. Betul? Pasal sedap. Strawberry tidak, orang tak ulang beli, orang jarang beli. Cukup sekali perhiasan je nak bagi cantik kuih, nak bagi cantik kek. Betul kan? Strawberry. Nanti balik minta dengan mak, suruh beli ya. Tuan-tuan mata Allah nak buat tak? Jiwa tadi bila kita sebut duduk. Kahwin bila dah dapat anak? Boleh faham tak ni tuan-tuan? Sangat menipu daya. Jiwa tak tenang. Tengok accident, dia patah balik, dia kata roadblock pasal dia ada buat salah. Boleh faham tak ni? Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kalau tuan-tuan perasan baru-baru ni ada satu kisah bila mana seorang ulama ataupun tok guru di tanah air kita mendoakan tentang perkataan dia musuh Allah. Ana nak bagi jelas dalam suratul munafiqun tuan-tuan. Surah al-munafiqun memang Allah sebut tuan-tuan. Tuan-tuan dengar nah. Kita bagi clear, bagi jelas tuan-tuan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamu wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah
yasabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum. Humul adu, mereka itu musuh Allah. Fahdharhum, jauhilah daripada mereka. Qatalahumullah anna yufakun. Allah kata, semoga Allah membinasakan dan menyingkirkan mereka daripada rahmat. Allah sebut Allah akan binasakan mereka. Tuan-tuan, mata Allah Subhanahu wa taala, ayat keempat munafiqun ni, Allah kata orang yang menghalang manusia dari jalan Allah. Kalau tak silap anak, muqaddimah khutbah tadi betul. Surah Muhammad ayat 1. Muqaddimah khutbah tadi, surah Muhammad ayat 1. Alladzina, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah fa'adall a'malahum. Allah kata orang-orang kafir ni, dan Allah sebut sifat dia. Kalau kita baca Quran, ayat-ayat Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman. Belakang Allah akan sebut apa kerja yang kita kena buat. Pasal kerja itulah yang membuatkan kita jadi beriman. Boleh faham? Kalau Allah sebut tentang ayat ya ayyuhallazina kafaru, allazina kafaru, Allah akan sebut belakang tu apa sifat yang menyebabkan kafir tu. Apa kerjanya yang jadikan kafir tu, Allah akan sebut. Allah tak lepas begitu saja menyebabkan kita tak erti. Boleh faham tak? Allazina kafaru, adapun orang-orang kafir, dia suka menghalang agama Allah ni daripada berkembang. Wasadu an sabilillah, dia akan halang. Maka Allah akan sia-siakan segala kerja buat mereka. Sia-sia itu maksudnya dia tidak akan berjaya dunia, akhirat lagilah sengsara. Betul kan? Ayat 1 surah Muhammad. Jumpa dah? Ya. Tak dengar? Tak dengar? 436. Surah apa tu? Ayat 436. 4, 3 dan 6. Surah Muhammad apa pula 4, 5, 6? Muka surat tu 4 hingga 6. Anda dengan 4, 3, 6 terkejut. Surah Muhammad berapa ayat je kan? 400 mana ada kan? Al-Baqarah pun 200 lebih. Okey, nak boleh nak? Ayat 1 dah. Cuba tengok ayat 1. Surah Muhammad. Surah lain tu kot. Okay, kita confirmkan betul-betul. Surah Muhammad, surah Muhammad. Kau buka surah apa? Ayat 1. Di surah Muhammad ada 2 ayat, 1 dan 8. Betul kan? Ayat 1 kan? Ayat 1. Surah Muhammad. Dia satu lagi ayat lebih kurang yang sama, ayat 8. Ayat 8 berbunyi begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum. Dan sebaliknya orang-orang kafir, maka celakalah bagi mereka dan mensia-siakan amal mereka. Kerja buat mereka sia-sia. Apa kerja buat dia? Ayat pertama. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Boleh faham ya? Dia suka menghalang agama dari berkembang, dia halang kerja-kerja dakwah, kerja dia sia-sia kata Allah. Boleh? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbalik pada ayat 4 munafiqun tadi. Jadi mana-mana orang Islam yang bersama dengan orang kafir, Allah sebut dalam ayat 4. Jadi bila kita kata, kita tak sebut nama orang, kita tak sebut nama pertubuhan, kita tak sebut nama perkumpulan, umum. Siapa saja yang menentang agama Allah, maka dia disifatkan sebagai musuh Allah. Itu surah munafiqun sebut. Jelas tuan-tuan. Humul adu. Mereka itu musuh. Boleh faham tak? Mereka itu musuh. Ini tuan-tuan maksud Subhanahu wa ta'ala. Fahzarhum. Allah kata tinggalkan mereka. Tuan-tuan, Allah sebut dalam surah munafiqun, setiap kata-kata, tuan-tuan maksud Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Handphone ni kan, kita tak buka pun dia main iklan ni. Macam mana nak buat tuan-tuan? Nak bagi iklan tu hilang. Kita buka Quran, dia keluar tiket kapal terbang. Okey nah. Wa in yaqulu tasma' liqaulin ka'annahum khujmun sannadah. Wa iza qila lahum, setiap perkataan dikatakan ditujukan kepada mereka. Ya sabuna kulla sahihatin alaihim, mereka kata semua perkataan tu ditujukan kepada mereka. Nampak tak nampak? Ya sabu, mereka berkira-kira kulla sahihatin alaihim, ditujukan kepada mereka. Kita tak tuju siapa-siapa pun. Jadi siapa yang tak setuju dengan agama Allah, maka itulah musuh Allah. Boleh faham tak? Dia tak nanti siapa-siapa tuan-tuan. Nabi pun meletakkan Abu Lahab tu musuh dia. Betul? Nabi meletakkan Abu Sufyan tu musuh dia. Abu Lahab pakcik, Abu Sufyan ni pak mentua tuan-tuan. Abu Sufyan ni pak mentua. Bahkan isteri Nabi dikatakan yang paling cantik anak Abu Sufyan. Isteri Nabi paling cantik anak Abu Sufyan. Main-main tuan-tuan. Boleh faham tak? Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bagi tahu ke ayah dia, ayah ni musuh Allah. Ayah ni musuh Allah. Dalam perang Badar, Allahu Akbar. Sayu cerita ni. Dalam perang Badar, seorang sahabat yang dijamin syurga hidup, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ayah dia mati dalam perang Badar. Ayah dia mati dalam keadaan musyrik, tidak Islam. Siapa bunuh ayah dia? Dia sendiri yang bunuh ayah dia. Dia sendiri bunuh ayah dia. Kerana ayah dia nak bunuh Rasulullah. Ayah dia penentang kuat agama Allah. Dia sendiri bunuh ayah dia. Dia cuba lari. Dia tak mau bertempur dengan ayah dia, tapi ayah dia cari dia. Dia terpaksa bunuh ayah dia. Ni ujian orang dulu tuan-tuan. Ujian orang dulu. Ayah dia sendiri bunuh. Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ayah dia sendiri bunuh tuan-tuan. Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah ibn Yaman mati juga dalam perang Badar, tapi bukan dia bunuh. Cuma ayah Huzaifah ni dikatakan dah Islam, tapi orang tak tahu. Dalam rijal haula Rasul, Huzaifah ibn Yaman ayah dia ni dah Islam, tapi orang tak tahu. Dia sebut jangan bunuh ayah aku dah Islam. Sahabat-sahabat tak tahu, sahabat-sahabat tak peduli, sahabat-sahabat tak kenal pasti ayah dia ni dah Islam tidak, lalu bunuh ayah dia. Tapi nak sebut Ubaidah Abu Amir Ubaidah Jarrah tadi, dia sendiri bunuh ayah dia. Musuh Allah. Boleh faham tak? Ini nak sebut tuan-tuan. Ya sabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengatakan kita kata tu kat depa. Padahal kita sebut umum, tak sebut nama pun, nama kumpulan pun tak sebut. Tak sebut. Siapa yang menentang Allah, dia lah musuh Allah, maka marah. Siap tulis tuan-tuan, ulama yang begini hebat, siapa nak kenal setan ni lah dia. Ya Allah, kau tu ajak orang selawat, kau tu buka pondok, ajar orang kenal agama, dia kata setan tuan-tuan. Ini manusia tuan-tuan. Boleh faham? Sebab tu Allah buat surah namanya Al-Munafiqun, 11 ayat. Al-Kafirun berapa ayat? 5 ayat je. Munafiqun 11 ayat. Itu nak sebut tuan-tuan. InsyaAllah. Sebab apa? Inilah sebab tipu daya dunia. Manis, lazat, berwarna-warni, indah. Tuan-tuan nak tahu tak dunia boleh tipu ni macam mana? Macam mana dunia tipu kita? Duit banyak seronok tak? Siapa tak seronok duit banyak? Dan sebab tu orang sanggup jadi scammer. Orang sanggup main judi. Orang sanggup terima rasuah. Orang sanggup apa-apa sajalah. Kan, tu tengok ada dulu tahun bila zaman Tun jadi Perdana Menteri.
kita dikejutkan dengan peristiwa, teringat rompakan geng mamak. Bukan mi goreng mamak, geng mamak. Tahun berapa, siapa ingat? Bukan man. Zaman Tun 96. Tepatnya tarikh anda ingat, 31 Ogos. Kerana muka depan 1 September surat khabar, 31 Ogos 1 September lah kan, lepas tu kan, seluruh surat khabar 1 September tak keluar Perbarisan Kemerdekaan, keluar geng mamak. Hilang peristiwa Perbarisan Hari Kemerdekaan, yang besarnya pada tu geng mamak. Ana tengok dokumentari pasal geng mamak tu, memang smart gila buat kerja tuan-tuan. Smart buat kerja. Dia adik-beradik Kuala Kangsar, mamak Kuala Kangsar, adik-beradik. Tuan-tuan, masa tu Airport International Subang, dia sewa hotel dekat Subang Airport 2-3 bulan. Dia tahu jongkong emas dari Australia nak sampai, yang dibeli oleh token-token emas Malaysia. Jongkong daripada Australia nak sampai, satu kontena kot lebih kurang lah tak sampai. Kalau satu kontena tak muat kereta, pasal dia punguh dengan kereta je. Dia study pukul berapa pegawai polis datang cek setiap hari, pegawai polis pangkat apa, nama apa, berapa biji petrolkar datang setiap hari. Dia tengok guard, security, shift apa tukar, nama siapa, semua 2-3 bulan dia study. Dia duduk kat hotel dekat Subang Airport. 31 Ogos cuti Perbarisan, 31 Ogos tu dia masuk cek barang-barang, petrolkar, pakaian komplit, pangkat, pingat, semua komplit, sebiji macam polis. Azan ke terus? Azan kan? Lupa, sila. Jangan lupa geng mamak, pandai sambung geng mamak. Tak nak cerita dunia ni tuan-tuan, dunia ni penuh dengan tipu daya. Sampai tahap macam tu orang sanggup fikir.
Baik tuan-tuan, sikit tersambung. Dia 94. Ada correction. Jadi maka bertambahlah tempoh penjara Gen Mamat. Tahun 94. Tapi dia tak kena jail kan. Gen Mamat tak kena jail, nanti cerita. Kan? So, dia masuk tu hari cuti kan, 1 Ogos. Hari cuti. Orang duk berarak. Semua duk tumpu ke Dataran Merdeka. Dia apa buat kenduri lah dalam gudang di airport Subang. Tanpa mencederakan walaupun setitik darah security guard. Abang sulung dia ni, hak sulung ni, Cip ni, sarjan cerita Piramli tu, dia kata kita jangan cederakan security guard. Kita bukan nak bunuh orang. Tuan-tuan tahu apa dia punya target? Nak seronok je. Nak enjoy dengan harta itu saja. Kita bukan nak bunuh orang, bukan nak cederakan orang. Dia ikat, dia bubuh tape kat mulut, settle. Dia pun punggah-punggah, mungkin 2 bonek kereta ke, jongkong ni, 2 bonek kereta lebih kurang. Dia pun bergerak. Cak Alik cabut. Selamat tuan-tuan. Esok, kan, hari kerja baru riuh. Tuan-tuan Masya Allah. Tengok CCTV kau semua daripada keterangan security guard, cari. Lama juga kan. Barulah dapat tangkap. Dapat. Tuan-tuan, siasatan paling mudah. Bila dapat tangkap, mengaku terus. Mengaku. Ini kata smart. Sangat smart buat kerja. Mengaku. 5 beradik duk lokap, mengaku. Kamilah buat lari jongkok emas tu. Kami buat lari, mengaku. Tuan-tuan, okey, bawa nak cari bukti. Buktinya jongkok emas lah tuan-tuan. Satu bukti pun tak ada. Mengaku tapi tak ada bukti. Pasal jongkok semua dah dileburkan. Kedai emas yang beli tu semua dah lebur. Tak ada nombor siri. Kan nombor siri dekat jongkok, betul? Tuan-tuan, panggil tukang jual Mak Saleh Australia datang, pun tak boleh nak kenal pasti, tak ada nombor. Bijak tak? Tak boleh nak cas. Tapi dah mengaku kami buat. Buang daerah tu. 1 hari jail pun tak masuk. Buang daerah. Itu saja, buang daerah di Sabah. Yang nak tahu seorang di Sabah, yang lain wallahualam di mana. Nak cerita dunia, nak seronok tadi kan. Nak seronok. Sanggup sampai tahap tu tuan-tuan. Itu maksud dia. Boleh faham ni? Okay, nak seronok. Macam-macam lagi lah nak seronok. Ini nak seronok lagi dia tuan-tuan. Nak buat konsert dangdut. Nak buat konsert. Tuan-tuan tahu tak konsert dangdut ni macam mana? Izinkan anak demo sikit boleh? Takut tuan-tuan batal wuduk je lagi. Tuan-tuan, nak buat konsert dangdut ni tuan-tuan, mana ada duk begini macam nasyid. Betul? Keram macam tungguinyo. Tak tuan-tuan. Ujung rambut sampai ujung kaki tuan-tuan semua bergedik tuan-tuan. Ni nak buat. Tuan-tuan tahu tak apa Nabi sebut muslimat tentang perempuan begini? 2 kelompok manusia yang aku tak pernah tengok, kata Nabi, tapi mereka ni ahli neraka, wal'iyadzubillah. Nabi sebut ahli neraka. Ini semua kerana dunia, kerana seronok. Tadi kita sebut hijau, manis, berwarna-warni. Maksudnya macam-macam ragam dunia ni. Keindahannya yang penuh dengan mata, tipu daya. Tipu daya. 2 kelompok manusia yang aku tak nak tengok, tapi mereka ahli neraka. Nabi sebut tuan-tuan, salah satunya wanita yang berpakaian seksi, ketat ataupun nipis. Atas kepala ada sanggul macam bonggol unta. Kan ini ada sanggul tu ada jual kan. Saja bubuh, tak, rambut pendek tapi nak bagi nampak bonjol pakai tudung. Hukum dia haram. Boleh faham ni? Yang satu lagi Nabi sebut ada pakaian ketat nipis, berjalan lenggang-lenggok nak tarik perhatian orang. Ni ahli neraka. Tuan-tuan, Nabi kata tu baru dia berjalan lenggang-lenggok. Kalau tak tuan-tuan, takkanlah Endaud Kila buat lagu. Dia datang, betul-betul, dengan lenggang-lenggoknya. Betul-betul? Tuan-tuan tak tahu kan lagu tu kan? Tuan-tuan baca Quran je kan? Ya Allah, bagusnya tuan-tuan sini. Tuan-tuan.
Kalau berjalan pun Nabi kata untuk tarik perhatian pakaian ketat, apalagi kalau golek atas stage 2 jam suruh orang tengok dia. Benda tu nak dianjur. Boleh faham tak ni? Kan marah nasihat dalam dia kata. Boleh nah? Ini semua warna-warni kehidupan ni. Tuan kitab kita syarah hadis yang Nabi sebut ni. Dunia ni penuh dengan tipu daya seronok. Sebab tu kan orang tengok TV 2 jam dia boleh tak tidur. Orang masuk panggung 2 jam dia boleh tak tidur. Nak berak dia tahan, nak kencing dia tahan. Betul ke tak betul? Cuba Tok Imam baca panjang sikit solat tuan-tuan. Tarawih dia cari 8:20 dia tak cari. Betul tak betul? Pasal lambat habis. Ini tuan-tuan subhanahu wa ta'ala. Nah InsyaAllah kita habiskan perengganian. Memperoleh harta dunia itu dalam masalah mendapatkan sedikit atau banyak adalah pemberian Allah, tetapi wajib diusahakan. Berapapun yang kita terima dapat dikatakan cukup, dan ingat bahawa berapapun banyak jikalau hati itu bersifat tamak, pasti dirasakan belum cukup dan belum memuaskan hati. Boleh. Imam Syafi'i, kita habiskan kata Imam Syafi'i untuk guru kita tuan-tuan. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan qad yakunu rajulun ghaniyan bidari ham ma'al kasbi wala yughnihi al-alfu ma'du fihi fi nafsihi kasratil iyali. Ada kalanya seorang itu sudah merasa kaya, mempunyai 1,000 dirham dengan bekerja, tetapi ada yang merasa belum cukup dengan mempunyai 1,000 dirham sebab lemahnya jiwanya dan banyak keluarganya. Ada orang sikit tu dia rasa cukup, ada orang banyak tu tak cukup-cukup. Boleh faham dah? Imam Syafi'i kata ada orang duduk rumah flat dia syukur, ada orang duduk rumah banglo dia beli lagi 2 banglo. Boleh faham tak? Dia sendiri duduk satu je rumah, 2 rumah lagi ni buat apa? Lawa lah ustaz rumah tu. Lawa punya pasal. Boleh faham tak? Ada orang ni buat rumah sampai 3 tingkat. Umur 50 dah tak larat, bukan tingkat 3, tingkat 2 pun dah tak larat. Betul tak betul? Contoh. Ada orang tu buat rumah, ya Allah Tuhan. Kan? So, setiap bilik ada bilik air. Dia nak guna satu je bilik air. Betul tak betul? Ini tuan-tuan. Ada orang tu kereta sampai 10 biji. Sekali pergi pasar, sebiji je bawa. Betul? Okey, spare takut rosak, 2 biji, okey. Anak-anak, okey 3. Sampai 10 ni buat apa? Anak 2 je. Contoh. Boleh faham tak? Tuan-tuan, harta yang banyak ni tuan-tuan, untuk apa sebenarnya? Bukan untuk dunia lebih indah, sebenarnya untuk syurga yang lebih indah. Tuan-tuan faham tak maksud tu? Harta yang banyak untuk akhirat yang lebih indah, bukan untuk dunia lebih. Maksudnya dengan harta yang banyak kita setiap hari membina syurga yang lebih baik dengan harta yang kita ada. Faham tak maksud tu? Kita infak, boleh faham? Kita bantu orang, boleh faham? Keluarga kita mungkin ni ada tak seberapa. Balik kampung je ni sebelah bulan kok nak balik mengundi tak? Jumpa keluarga yang agak dhaif dulu tuan-tuan. Betul tak betul? Jumpa keluarga yang dhaif dulu. Ulurlah sekampit beras 5 kilo je pun RM15, betul kan? Ada 3-4 sepupu keliling yang agak biasa-biasa, pakai kereta pun wira, contoh tak? Bagi beras 5 kilo. Tuan-tuan, dia terus angkat tangan bagi tahu ke Allah tu. Dia terus angkat tangan bagi tahu dekat Allah. Kita tolong dia. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham tak? InsyaAllah. Kita berhenti. So bulan depan kita start pengajaran daripada hadis ini. Ada 6 pengajaran. Lepas tu kita masuk bulan lagi 1. Hadis yang ke-8. Okey, ada soalan tak? Sila. Tak ada. Ana minta izin tuan-tuan. Minta izin daripada pengerusi dan semua lanjutan kuasa. Ana nak lancar satu dana. Tuan-tuan, ana kebelakangan ini terlibat dengan NGO. Kami masuk ke kampung orang asli. Semalam ana dah serahkan sejumlah 3,000 lebih collection kepada Qadi Kuala Lipis. Tuan-tuan,
Kerana kita masuk ni kawasan Kuala Lumpur ni mempunyai yang berdaftar, kampung orang asli yang berdaftar 70 kampung yang berdaftar. Yang tak berdaftar, maknanya ramai, banyak. Tu Kuala Lumpur sahaja tuan-tuan. Belum Rompin, Raub, Mentakap, belum Bentung. Boleh faham belum banyak lagi lah, Kuantan ke Pekan ke. Faham? Kuala Lumpur saja. Tuan-tuan, di Pos Titum ujung bulan 8 kami akan masuk lagi. Awal bulan 9 masuk lagi. Kan? Dan memang berkala. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Pahang ni macam ni tuan-tuan. Tu ayah dia, anak dia Jabatan Agama Islam daerah-daerah lah. Kan? Mereka ada satu unit namanya Da'i Belantara. Ustaz-ustaz ni kerja dia masuk setiap minggu ke kampung asli. Ramailah mereka berpecah. Mungkin satu grup masuk 3-4 orang. Masuk dengan motor tuan-tuan. Dengan motor je masuk ustaz-ustaz ni. Kan? Dia kata, ustaz, kami masuk dengan 4x4. Ustaz masuk setiap minggu dengan apa? Dengan motor ustaz. Dengan motor dia kata. Tuan-tuan, 2-3 jam off road masuk dengan motor. Bayang. Dia tu ustaz doa lah kami. Tumpang duk gagah umur muda ni kata. Bolehlah masuk. Dia kata kalau hujan? Hujan kemungkinan jatuh, licin, gelincir tu biasa tuan-tuan. Basah dah tentu. Kan? Jadi kita di Pos Titum ni, orang Islam dah dalam 30% dari Islam. Kan? Dan di Pahang ni pengislamannya agak macam ni. Di Perkembangan Asli bagus. Pasal da'i ni dia masuk setiap minggu. Pembinaan surau rancak berjalan. Kita masuk nak ke Pos Titum tu, dia akan jumpa Pos Betau, Pos Lenjang, Pos Titum. Titum ni ujung sekali, lebih kurang 2 jam lebih 4x4. 2 jam lebih 4x4. Surau dah siap. Tuan-tuan, yang ni kita nak buat dewan masak dan bilik mandi untuk ustaz-ustaz ni yang masuk. Dan mereka makan minum semua dalam surau lagi. Jadi tak cantik lah. Dengan sisa makanan, tikus masuk, lepas masuk, makanan tumpah. Tak elok tuan-tuan. Jadi kita nak buat sebelah tu ada tanah lagi. Dengan bilik mandi. Kan tandas dah ada 2. Tapi kalau ada event besar masuk, jadi nak mandi situ, nak tandas situ. Orang pula ramai, queue. Menjadikan maghrib jadi delay, subuh jadi delay. Jadi kita nak buat bilik mandi berkonsepkan kolam besar, dinding, lantai, bumbung. Kos dua-dua ni lebih kurang 10,000. Tak banyak. Semalam dah Nasrah dah 3,000 lebih, jadi nak lagi 6,000 lebih. Malam ni boleh dapat kot 15,000 insya-Allah. Tengok muka tuan-tuan ni, ahli syurga semua ni. Amin. Tuan-tuan, ada satu kisah yang sangat-sangat insya-Allah menginsafkan kita. Satu remaja perempuan, dia baru masuk Islam dalam setahun. Kampung dia kita tak boleh asal dengan jalan raya. Kampung dia puncak bukit betul-betul. Orang sini semua bukit. Sebab tu dia bukit jeram sungai, cantik, view sangat cantik. Tapi nak masuk tu azab lah. Kan? Yang ni belum buat jalan lagi kampung dia. Belum buat jalan lagi. Jadi tapi ada heli boleh turun. Sebab tu kampung dia nama Bandar LZ. Bandar. Majlis yang berbuah nama Bandar LZ. LZ tu landing zone. Heli turun. Dia tuan-tuan, si remaja perempuan ni berjalan kaki setiap minggu ke kampung sebelah. Bukan kampung dia, kerana Da'i Belantara tak masuk kampung dia. Pasal kampung dia baru seorang 2 je Islam. Jadi Da'i Belantara pergi ke kampung sebelah. Setiap minggu dia berjalan kaki daripada rumah dia pergi ke kampung sebelah, 1.5 jam seorang diri lepas asar sampai sana maghrib. Tiap-tiap minggu jalan kaki seorang diri, lepas asar turun sampai sana maghrib, solat maghrib, belajar apa semua agama, solat isyak, tidur di rumah makcik dia di sana, esok baru patah balik. Setiap minggu 3 jam berjalan kaki. Seorang diri dalam hutan, remaja, perempuan. Tuan-tuan, kita azan sebelah rumah tak sampai tuan-tuan. Betul tak betul? Kita dengar azan tak sampai. Bukan dalam hutan, dalam bandar. Nama pun Bandar Puteri. Kan? Kita ada kereta, kita ada motor, kita ada jalan raya yang baik. Dalam hutan tak jumpa ular, tak jumpa rimau dalam kita. Dia boleh jumpa rimau, boleh jumpa gajah, boleh jumpa ular. Betul tak betul? Seorang-seorang jalan kaki kerana nakkan agama tu, nakkan ilmu Allah. Ni Allah kalau sayang satu-satu hamba dia, tuan-tuan, boleh faham tak? Jangan sampai Allah tak peduli kita. Azan pun Allah tak buka hati kita untuk datang. Boleh faham tak ni? Dia berjalan kaki 1.5 jam, tuan-tuan. 1.5 jam dia berjalan kaki. Nak belajar agama. Patah balik lagi 1.5 jam. Tak boleh balik malam tu pasal dah malam. Kena balik esok. Tidur rumah makcik dia, esok bawa balik. Setiap minggu, tuan-tuan.
perempuan. Boleh faham ni? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan sumbang, mohon nanti bentang jadah mana? Tuan-tuan bubuh duit di sini tuan-tuan. Nampak duit di sini tuan-tuan. Hakikatnya duit tu dah sampai pada masyar tunggu kita. Duit tu dah sampai pada masyar dah tunggu kita. Asalkan mukhlifina lahuddin. Nak tengok Islam membangun dalam hutan belantara. Boleh faham? Kerana kita ada kemampuan dari sudut duit ringgit. Kita ada kemampuan dari sudut da'i boleh masuk. Boleh faham tak? Pendakwah boleh masuk. Kita jadi duit ringgit yang kita ada, tenaga dan ilmu mereka ada. Kita jadi naiklah Islam di hutan belantara di perkampungan orang asli. InsyaAllah. Ya man. Tabung. Tabung dah ada. Tu. Tabung khas. Okey, boleh menyumbang di situ tuan-tuan. Nah ingat tuan-tuan, bubuh je duit tu dah sampai pada masyar insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada siapa-siapa nak jual 4x4 murah-murah dengan cara yang senang cerita, tuan-tuan maklum kat Ana. Pasal Ana sekarang duk masuk meminjam. Ana pinjam 4x4 NGO, guna NGO punya 4x4. Kalau ada siapa nak jual murah, bagi tahu kat Ana. Tapi jangan murah tak boleh berjalan, jam aku. Kan? InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Siapa nak buat upah haji untuk next tahun depan, kita dah buka pendaftaran dengan harga 2,700 sahaja. Ana dah menguruskan dua musim haji dah, alhamdulillah berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.